Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, pagi ni kita maafkan saya pagi ni pula. Ya Allah. Hai, malam ini awal-awal lagi dah tersyasyul. Okey, dah tersasul kami malam ni. Okey, insya-Allah malam ni kita akan bersama-sama dengan Madam Ruby sekali lagi. Okey, kalau ada adik yang menonton kami semalam semasa Madam Ruby memberikan taklimat tentang tamhidi, sains, fizikal dan teknologi, insya-Allah pada malam ini sekali lagi kita akan bersama dengan Madam Ruby bagi slot taklimat tamhidi, perubatan, pergigian dan sains. So saya yakin ramai yang menanti-nantikan slot tamhidi ni sebab ramai yang nak jadi doktor, mungkin nak jadi doktor gigi, doktor perubatan dan sebagainya. Okey, saya alu-alukan jugalah Puan Ruby sudi bersama kita 2 malam berturut-turut untuk membantu orang kata memberikan input kepada adik-adik tentang program tamhidi. Semalam tamhidi sains fizikal, malam ini tamhidi perubatan, pergigian dan sains. Okey, saya juga ingin mengalu-alukan adik-adik yang join kita pada malam ini. Okey, terima kasih. Jangan lupa untuk follow kita. Bila join live tu tekan follow. Okey, follow kita untuk dapatkan hebahan ataupun maklumat dari semasa ke semasa mengenai program-program pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, kita sebenarnya Puan untuk tamhidi perubatan pergigian malam ni. So malam ini saya belum lagi mengumumkan ataupun mengumumkan pula, maksudnya belum lagi cakap kita ada kontes follow, tag dan komen. Tapi malam ni dah ada dah 2 orang kita punya followers. Nur Bella Hanim katanya, saya ingin masuk ke tamhidi perubatan, pergigian dan sains kerana saya ingin mendapatkan pembelajaran yang sangat efektif demi masa hadapan yang cerah, insya-Allah. Amin. Kerana dengan cara ini saya dapat membalas jasa ibu dan ayah. Irfan Suhaimi, saya ingin masuk ke tamhidi perubatan, pergigian dan sains kerana saya ingin melanjutkan pembelajaran saya dalam bidang bidang perubatan. Okey, kita nampak adik ini sangat berkobar-kobar kan Puan kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang orang kata tak sabarlah nak mendengar taklimat orang kata tentang tamhidi perubatan pergigian dan sains, apa agaknya yang nak diceritakan oleh Madam Ruby pada malam ini. So kalau ada alumni-alumni tamhidi perubatan yang bersama-sama kita pada malam ini, boleh juga. Okey, malam tadi kita ada Safwan. Safwan pun bantu kita untuk jawab soalan adik-adik dekat live ni. Okey. Okey Puan, sebelum saya berikan orang kata laluan ataupun pentas ni Cik Wah. Pentas live ni kepada Puan. Okey, kita sukalah nak ceritakan bahawasanya kita punya fakulti perubatan dan sains kesihatan telah pun selamat berjaya, telah pun orang kata selesailah pembinaannya di Nilai Negeri Sembilan. So adik-adik tak perlu lagi untuk belajar di Kuala Lumpur. So fakulti perubatan sekarang dah sepenuhnya cantiknya, eloknya, tinggal tunggu adik-adik masuk je untuk join kita di tamhidi perubatan, pergigian dan sains. Kena join dulu tamhidi perubatan baru dah boleh memohon ke fakulti perubatan sains kesihatan. Okey, okey Puan, kita jangan melengah kan masa lagi. Saya saja je direct masa ni kan, orang marah saya pula kan. Dia orang tak sabar nak dengar sebenarnya. Saya pula yang cakap lebih ni. Okey Puan, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit orang kata input ataupun orang kata tips, bukan tips lah, maklumat yang orang kata tak sabar-sabar nak dikongsikan dengan adik-adik dan mungkin ada parents yang bersama kita pada malam ini tentang program tamhidi perubatan, pergigian dan sains. Okey, dipersilakan Puan. Terima kasih berbanyak-banyak kepada host kita Dr. Fauzia daripada USIM Admission. Terima kasih mengundang saya semula pada malam ini. Saya tak mahu ketinggalan mengucapkan tahniah kepada anak-anak calon pelajar tamhidi, ibu bapa kepada calon pelajar tamhidi dan abang-abang, kakak-kakak calon pelajar tamhidi yang turut mendengar pada malam ini dan bersiaran bersama-sama. Jadi saya sebagai penyelaras kepada program ini ingin memberi sedikit ringkas saja syarat kemasukan. Syarat warga negara Malaysia, mempunyai SPM 5 kepujian termasuk bahasa Melayu, lulus sejarah. Okey, itu syarat Syarat khas, mempunyai sekurang-kurangnya C dalam bahasa Arab, any Arabic subject, and then memperolehi grade B dalam mana-mana 2 mata pelajaran agama,
pendidikan Islam, syariah Islamiah, Quran Sunnah, tasawuf Islam dan sebagainya. Yang ketiga memperolehi sekurang-kurangnya grade B. B ya, untuk fizik, kimia, biologi, matematik tambahan dan bahasa Inggeris. Jadi syarat khas di situ agak tinggi berbanding dengan program tamhidi sains fizikal. Kerana keperluan untuk memahami subjek itu lebih utama bagi pelajar perubatan yang akan dibimbing atau dididik khas sebagai menuju ke arah menjadi doktor perubatan. Okey. Laluan program sarjana muda lebih luas lagi. Bukan setakat ke fakulti perubatan sahaja, bukan setakat ke fakulti pergigian sahaja. Jadi untuk makluman semua, di fakulti perubatan, ijazahnya dinamakan ijazah sarjana muda perubatan dan surgery. Di fakulti pergigian, ijazah sarjana muda pembedahan pergigian. Dan kemudian kesemua pelajar KSP kita panggil, program tamhidi perubatan pergigian dan sains, ditawarkan atau dibolehkan memilih mana-mana program yang sama dengan tamhidi sains fizikal. Yang semalam saya cerita ada 10 program. 7 di fakulti sains, 3 di fakulti kejuruteraan alam bina. Jadi semua 10 tu pelajar tamhidi perubatan pergigian dan sains boleh masuk. Saya senaraikan ke semua 10 tu di fakulti kejuruteraan alam bina, ijazah sarjana muda sains dan bina dengan kepujian, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dengan kepujian, ijazah sarjana muda kejuruteraan elektronik dengan kepujian. Okey, di fakulti sains teknologi ada 7 program. Program sarjana muda sains dengan kepujian bioteknologi makanan, ijazah sarjana muda sains komputer dengan kepujian keselamatan dan jaminan maklumat di sains komputer, ijazah sarjana muda sains dengan kepujian sains aktuari dan pengurusan risiko, risk management, ijazah sarjana muda sains dengan kepujian matematik keuangan, mathematical financial, dan ijazah sarjana muda sains dengan kepujian fizik gunaan. 6. Ijazah sarjana muda sains dengan kepujian teknologi kimia industri, IChemTech kita panggil. Dan sekali yang paling bongsu. Yang paling baru. Betul Puan. Ijazah sarjana muda teknologi industri kesihatan dengan kepujian. Semalam ni saya nampak macam lebih akademik. Bercakap macam baca lecture note pula. Aduh, dia belum warm up ni Puan, nanti sekejap lagi. InsyaAllah sikit lagi dia bila dah ada orang yang nak gelak-gelak ketawa ni. Okey, jadi selain daripada itu, saya nak terangkan tentang kaedah pembelajaran di tamhidi. Ada 3 cara. Perkuliahan, tutorial dan juga amali di makmal. Jadi semua 1, 2, 3 subjek sains, fizik, kimia, bio kita akan buat makmal, amali. Jadi soalan akan ditanyakan. Kita ni tak boleh rentas negeri sampai bulan 12, madam. Mana? Jadi kita sebagai universiti yang fleksibel, patuh kepada arahan kerajaan, KPT dan sebagainya, merancang pada semester 1, first half kita duduk di rumah belajar online. And then after mid-sem break, kalau kita boleh datang ke kampus, insyaAllah kita akan buat amali fizikal secara face to face di makmal. Amin, insyaAllah. Betul. Banyak perkara terkendali sekiranya betul. Kesian nak buat amali tu. Betul. Jadi itu amali, tutorial dan perkuliahan secara online kita ada cara tengok video kat YouTube, kita ada cara face to face melalui Microsoft Teams. Kadang-kadang kita gunakan Telegram juga, ada banyak cara nak buat poll apa-apa semua, kita tanya student kat situ. Betul. Apa yang dia faham ataupun tidak. Banyak kaedah sekarang ni, kita pengajar yang banyak kena belajar dan explore macam mana cara nak bagi kepada anak-anak kita ni.
Anak-anak kita ni hebat. Dari Kita segi teknologi, Masya Allah. kita yang pula guru-guru ni yang kena berinovasi pula kan Puan kan? Kena belajar balik macam mana nak login Instagram ni. Malam baru first time download Skype ni. Kita belajarlah untuk menyampaikan ilmu walau bagaimana cara pun, insya-Allah. Jadi keperluan untuk mahir dalam bahasa Arab itulah digunakan dalam tiga paper atau 3 subjek. Dirasat Al-Quran wal Hadis, diajar oleh Ustaz Sanusi. So Ustaz Sanusi dia akan bercakap bahasa Arab dalam mengajar mata pelajaran ini. Bahasa pengantar di bahasa Arab. Kemudian ada 2 lagi subjek, ini subjek pure bahasa Arab lah. Al-Lughatul Arabiyyah, kita pun dah biasa. Al-Lughatul Arabiyyah lil Muhaddatsah wa Al-Lughatul Arabiyyah lil Ittisal. Itu ditawarkan semester 1 dan semester 2. Okey. So itu saja mungkin. Kalau ada apa-apa soalan boleh saya jawab. Okey. Okey Puan. Maknanya program pelajar-pelajar yang ingin memilih Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains, mereka tetap kena mengambil 3 subjek bahasa Arab. 3 subjek tu dalam pengantarnya dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Di antara 3 tu 2 adalah subjek bahasa Arab itu sendiri. Okey 3. Maksudnya subjek itu adalah pengajian Al-Quran dan hadis. Alright. Yang 2 lagi adalah bahasa Arab 1, bahasa Arab 2 macam tu. Something like that. Yes. Dia komunikasi. Al-Lughatul Al-Arabiyyah Al-Ittisaliyah, seingat saya lah yang Ustaz Sanusi cakap. So maksudnya semester 2. Betul? Maksudnya adik-adik ni masih tidak meninggalkan lagi lah kemahiran bahasa Arab ataupun ilmu bahasa Arab yang mereka pelajari semasa di peringkat SPM. So di Tamhidi Perubatan pun masih orang kata lagi menggunakanlah ataupun belajar bahasa Arab, walaupun mungkin tak banyak tetapi masih ada lagi. InsyaAllah skill-skill tu tak akan pelihara bahasa yang kita belajar daripada darjah 1. Betul. Kita dah tangkap vocabulary yang banyak-banyak tu. Apa kata kalau kita gunakan jugalah dalam pengajian kita, mungkin perbualan harian, mungkin dalam subjek kimia kita cakaplah Ajib, Anil, Al-As'al, Usalisa. Saya pun belajar jugalah sama-sama. Ya, itulah. Okey Puan. Maksudnya bila tengok kat sini kita menanti juga soalan-soalan dari adik-adik di Instagram kita. Kalau ada yang nak bertanyakan soalan, Puan ada saya tak boleh nampak soalan dekat Instagram ni. Saya tak tahu saya punya paparan. Saya tahu dah kenapa semalam saya keluar masuk. Telefon saya ni tak boleh lalu wifi, dia kena data mobile. Sekarang ni saya kekal berada di dalam itu, tapi nampaknya yang belum ada soalan. Ialah semua jom. Semua masih tengah berkumpul. Nak tahu tentang kos pengajian. Okey. Kos pengajian di Tamhidi, kalau semester 1 lebih kurang 1,500. That's maximum. Semester 2 1,020. Jadi kalau pelajar yang latar belakang keluarga gaji bawah 10,000 sebulan, kita akan tawarkan beasiswa yang akan diberi oleh KPM CPA yang sama dengan budak matrik. Student matrik ada dapat, kita pun layak dapat dengan syarat isi borang, kita akan supply borang, tengok tangga gaji bagi kedua ayah. Jadi ramai juga di kalangan kita semester lepas yang menerima beasiswa tersebut bagi kedua-dua semester. Cuma kita pohon nak collect data tu. Nak collect data supaya siapa yang layak menerima beasiswa tu dapat disegerakan prosesnya. Kalau
lambat isi borang, makin lambatlah proses, lambat dapat duit. Lambat dapat duit, lambatlah sikit habisnya kan puan kan. Okey, Betul. betul. Itulah Fayyad Khairuddin ya. Okey, jangan risau, insya-Allah di Universiti Islam Malaysia dan juga mana-mana saya rasa pusat asasi dan matrikulasi ada menyediakan bantuan kewangan. Kita juga ada bantuan zakat dan sebagainya. Ada pula yang rindu Madam Ruby, salam lepasan Tamhidi 15-16. Akil Sabri. Okey. Hai Akil. Madam, uh, Tamhidi kenapa tu? Ada berapa orang intake untuk asasi ini? Betul-betul. Syed Sekidrus nama dia. Okey. Untuk kohort 2021 2022 kita ada unjuran. Sebelum ni hanya 300 orang, tapi untuk tahun ni kita tambah lagi menjadi 400. InsyaAllah. Ya, kebarangkalian untuk dapat tu bertambah sebab kita punya expansion of the place. Right. Kita diarahkan untuk mengunjur seperti itu. Okey, so insyaAllah kalau ada diberikan 400 tu insyaAllah mungkin ada peluang kan puan kan. Puan ada juga yang tanya ni, Arif Aiman intake tahmidi perubatan berapa, intake degree perubatan pula berapa? Di pusat di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan di sana mereka menerima setiap tahun hanya seramai 90 orang pelajar sahaja, 90. Ini ditentukan oleh Malaysian Medical Council. So maknanya bukan suka-suka lah kan puan, kita nak tetapkan 90 orang ke 100 lebih ke kan. Jadi untuk mencapai 90 tu pun kadang-kadang setiap tahun ada yang tak lepas interview, ada yang tak sampai PNGK dia atau PA dia. Saya orang UKM guna PNGK. Bahasa Inggeris CGPA, right? CGPA. Okay. So untuk memasuki Fakulti Perubatan, kita memerlukan sekurang-kurangnya 3.5 lulus Tamhidi. Untuk Fakulti Pergigian, saya sebut sekali lah. 3.3 untuk di pergigian dah layak untuk pohon ke sana, dan jumlah kerusi doktor gigi 35 sekarang dah ditambah kerana faktor penghad untuk doktor gigi ialah dental chair, kerusi yang kita boleh baring betul sampai doktor boleh buka mulut kita seluasnya tu. Kerusi itulah yang paling mahal dan menentukan berapa bilangan pelajar pergi boleh diambil. So dulu 35 je, tahun ni 50. Alhamdulillah, dah increase. So insyaAllah mungkin daripada 400 yang memohon ke tahmidi perubatan pergigian dan sains, insyaAllah kalaulah terpilih ke Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Pergigian, insyaAllah dalam 140 macam tu kan puan, lebih kurang lah. Tetapi adik-adik janganlah putus asa bila tengok orang kata kota ke Fakulti Perubatan ataupun kota ke Fakulti Pergigian ni nampak macam sikit, okey. Tetapi bukanlah kami yang menentukan. Macam tadi Madam Ruby kata, ia ditentukan oleh professional body lah di Fakulti Perubatan dan juga Fakulti Pergigian itu sendiri. Betul. Okey, Aina Wani. Okey, Aina Wani untuk ambil ijazah perubatan selepas Tamhidi apa syarat minima? Syarat minima tadi saya fikir dia kena 3.5 ke atas kan? Betul tak? 3.5 ke atas, lulus interview. Lulus interview akan dijalankan oleh pensyarah-pensyarah di Fakulti Perubatan sekitar bulan, kalau untuk tahun ini bulan 7 dan ada tarikh dia dah. Betul puan. Puan, okey, bila dia kata apa ni, dia tanya ni, sukalah untuk saya ceritakan bahawasanya kalau adik-adik hendak menyambung ataupun ada cita-cita hendak ke Fakulti Perubatan, nak jadi doktor perubatan, nak jadi doktor gigi, so adik-adik perlulah menyambung Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains di Universiti Sains Islam Malaysia. So kita tidak ambil, contohnya saya nak cakap kat sini, Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian dia tidak ambil pelajar matrikulasi, dia tak ambil pelajar asasi, dia hanya ambil pelajar Tamhidi kita sahaja. Ini khususlah untuk dua program ni saja, kan puan?
Ya. Betul. So maksudnya Kalau Fakulti Sains mm, dan Teknologi, mm, Fakulti Kejuruteraan Alam Bina di USIM boleh ambil pelajar mata klasik, mm, 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 mm. pelajar asasi dan sebagainya. Tapi untuk Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian, mereka mesti ambil dari Tamhidi sahaja. Jadi Betul. laluannya mesti daripada Tamhidi. Tamhidi kita. Ha, Betul. Inilah orang kata specialnya kan Puan. So maksudnya kita memang jagalah bakal doktor perubatan dan bakal doktor gigi kita ni dari Tamhidi. Kita setahun, kemudian insyaAllah lulus interview. Okey, Puan, mesti mungkin kita nak cakap sikit lah adik-adik ni. Takut kot kalau bila cakap pasal interview ni, sebab masa seingat saya lah, semasa tahun lepas saya ada juga menerima panggilan dari parents. Dia kata anak dia pointer 3.9 di tinggi. Tamhidi Perubatan, tetapi tidak berjaya ke Fakulti Perubatan hanya disebabkan orang kata markah semasa interview tu. Tu macam yalah, mungkin adik-adik yang nak ke Tamhidi Perubatan ni dan yang nak ke Fakulti Perubatan ni kena bersedia dua perkara lah. Perubatan dan pergigian ni kena bersedia dua perkara lah untuk temu duka. So kena ready lah adik-adik ya. So maksudnya walaupun adik-adik cemerlang di dalam peperiksaan, tetapi presentable tu kena ada juga di hadapan panel tu nanti. Dari segi bercakap, Betul. perwatakan, dressing style, everything is assessed. Itulah kita pun kadang-kadang bila tengok anak murid kita sayang kan. Okay. Dia pergi ajar kan. Tapi bila pergi interview, kenapa lecturer perubatan tak ni ya? Kita pun terfikir-fikir jugalah ciri-ciri yang mereka cari. Ya. Dari segi cara bercakap bahasa Inggeris, cara menyampaikan apa yang nak diberitahu kepada, cara berfikir on common issues, something perhaps kematangan berfikir mungkin. Betul. Itu yang kita nak carikan, keunikan yang kita inginkan untuk kita gilap. Bercakap mengenai kematangan berfikir, ia sebenarnya diuji dalam peperiksaan MUET sebenarnya. Macam mana nak relatekan tu Puan? MUET mempunyai 4 komponen, listening, speaking, reading, writing, tak ikut susunan saya sebut ni. Tapi dalam penulisan writing, penghujahan isu yang ditulis oleh pelajar itu ada markah dalam MUET. Maksudnya MUET ini bukan sekadar menilai kebolehan seseorang pelajar untuk berbahasa, menggunakan bahasa tersebut dengan baik, tapi MUET juga menilai kesediaan pelajar untuk berada di universiti. Bagaimana cara pelajar ini berfikir. Jadi kemasukan ke Fakulti Perubatan dan Pergigian, MUET entrance, band 3. Tu yang terlupa sebut tadi. Sebab cakap pasal MUET. Puan, kita tengok ada soalan kita juga. Ada soalan dekat sini. Fayyad kata terima kasih sama-sama. Nur Atira Farhana, maksudnya jika ambil Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains ni boleh pursue banyak bidang untuk ijazah. Ya betul tu dek. Okay, bukan hanya ke Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian, malah boleh pergi ke Fakulti Sains Teknologi juga. Okey, Zulaika, kalau nak sambung degree untuk dentistry, berapa CGPA yang perlu dicapai untuk kelayakan degree tersebut? Tadi Madam Ruby dah kata 3.3 minimum kan, Puan? Ya betul, 3.5 untuk perubatan, 3.3 untuk pergigian. Betul. Afifah Maisarah, okey, nak tanya semasa Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains ni semua student belajar sekali ke? Lepas tu semasa degree baru asing ke macam mana? Mungkin tak nampak lagi kot ni ambience orang kata ni, mungkin Puan boleh ceritakan dulu. Di Tamhidi ada 2 program sains. Okey. Program pertama dinamakan Tamhidi Perubatan, Pergigian dan Sains. Kumpulan ini akan belajar mata pelajaran matematik, kimia, fizik dan biologi. Notice the word biology there. Kumpulan yang kedua, Tamhidi Sains Fizikal dan Teknologi. Kumpulan ini yang kita beri penerangan semalam, mempelajari mata pelajaran matematik, fizik, kimia dan pengkomputeran. Jadi di Tamhidi kita akan pisahkan kedua-dua kumpulan ini. Gurunya samalah.
Tapi bila di fakulti nanti, Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains boleh memilih ke semua program yang ditawarkan untuk pelajar sains. Sedangkan pelajar sains fizikal tak boleh apply untuk Tamhidi Fakulti Perubatan dan Pergigian kerana tidak mengambil mata pelajaran biologi. Itu untuk yang bertanya tadi. Sebab dia kata campur ke, pisah ke. Jadi kita terangkan yang itu dulu lah. Supaya faham. Kita nampak ni ada Wei Hadijah. Wei Hadijah ni, Wan Hadijah ni dia mungkin student kita ni, madam. Dia pengajar kita. Oh, ya Allah, maafkan kami. Ni siapa nama ni agaknya? Siti Khadijah. Siti Khadijah. Puan Siti Khadijah? Ya, betul. Assalamualaikum Puan Siti. Terima kasih kerana membantu. Okey. Membantu kita lah sesi malam ni. Ada yang membantu. Dia merupakan tenaga pengajar yang paling berpengalaman dalam biologi. Masya Allah. Ni kalau kita boleh panggil dia special appearance ni sekejap kan. Saya memang nak ajak dia malam ni. Mungkin kita punya pegawai boleh kontak Puan Siti Khadijah ni. Okey. Alright. Saya nak tanya beasiswa yang Yusin tawarkan tu perlu dimohon ke? Okey. Ya, perlu isi borang. Kemudian office akan proses. InsyaAllah tak susah dari segi documentation je. Betul. Nak salinan, bukti, pendapatan. Macam biasa je adik-adik. Itu memang kena ready lah. Okey Puan, ni memang soalan saya rasa memang dinanti-nantikanlah oleh Baim Adham. Saya tak dapat mohon perubatan sebab admit saya dapat C. Tak boleh diberi peluang ke? Kenapa kita nak admit kita B+, B at minimum? Ini memang perbicaraan yang hangat. Kadang-kadang kita tak nampak relevan belajar matematik macam mana nak apply dalam perubatan. Jadi doktor penting ke tahu matematik? Masa bedah-bedah mayat, bedah-bedah orang tu, macam mana matematik comes into that. So sebenarnya matematik ni dia adalah satu subjek yang melatih untuk kita berfikir secara cepat, tepat dan pantas. Jadi bagi doktor-doktor perubatan, sememangnya mereka memerlukan kemahiran ini. Terutama sekali doktor yang bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma. When some patient come in that particular condition, ada banyak senario dalam kepala doktor ni. Adakah dia mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. So beliau sebagai doktor perubatan yang terlatih perlu berfikir dengan cepat, mendiagnose dengan cepat. There's no time for mistake because it depends. It will affect the life of that particular patient. So pada saya ramai jugalah yang mempertikaikan syarat khas ini nak merayu. Tapi kadang-kadang tu dia memberi efek kepada kita belajar juga. Kita nak memahamkan kimia, kita memerlukan matematik. Kita nak memahamkan fizik, kita memerlukan matematik. Sebab semua formula-formula pengiraan, tekan kalkulator, statistik and all, everything is mathematics. Mathematics is essential of life. Itulah orang kata point dia kat situ. Sebila kalau macam orang yang dah tak ambil matematik dari awal, dia macam dah give up kan. Bila kita bekerja sama-sama, kita dalam satu kumpulan sama-sama, kita boleh nampak dari segi dia punya catch up untuk memahami sesuatu perkara. If you know what I mean. So kita ni yalah, pergi ke sana, pergi ke sini, bekerja di sana, bekerja di sini. When it comes to in group work, some people yang dia punya matematik terror saya rasa sebab dia cepat faham semua. Lepas tu dialah yang tukang bagi tahu kat orang lain macam mana faham kaedah nak kira kita punya SLT kat OBE tu. Tangkas lah kan Puan? Betul. Mana-mana kita pergi, kemahiran matematik sangat penting. Percayalah. So maksudnya Puan, okey, seorang doktor tu dia kena buat keputusan yang cepat dan tepat. Tak boleh ada error.
sebab dia lah, bukanlah dia yang menentukan nyawa tu, tetapi maksudnya keputusan dia tu menentukan jenis bantuan yang perlu diberikan kepada pasien tu, kan? Ada satu cerita lah saya Okay, nak boleh. sebab mak saudara saya jururawat, staff nurse Damansara. Dia pernah cerita dekat saya macam mana kisah seorang doktor baru di hospital yang dia bertugas, tersilap diagnose pesakit kencing manis. Maksudnya bukan tersilap diagnose betul kencing manis, tapi dia punya quantity of dose ubat yang dia kena bagi tu tersilap. Jadi itu yang dia cerita kat saya. Kita sebagai nurse yang dah tua ni, dia kata dah berpengalaman ni, kita kena bagi tahu macam mana kita nak tentukan dos bagi seseorang pesakit. Bukanlah kita kata doktor tu tak pandai, tapi dia belum ada pengalaman. Jadi itulah pelajar perubatan 5 tahun, berada di fakulti 2 tahun, housemanship. Lepas tu baru jadi medical officer. Housemanship time tu yang very critical, whereby kamu kena belajar semua bidang dalam satu hospital. Betul. Kejap-kejap department kanak-kanak, kejap-kejap bahagian ward lelaki, ward perempuan dan sebagainya. Pembedahan dan sebagainya. Macam mana cara kita nak testing yang kita ni takut darah ke tak? Ada puan. Masa dekat Tamhidi belajar biologi subjek, kita akan bedah tikus. Jadi tikus tu you akan dissect lah, potong. Dulu masa saya matrik, tikus pun kena, katak pun kena. Katak ni cari sendiri kat rumah. So kalau kamu kena buat pembedahan di rumah, carilah katak. Nanti kan kalau belajar online kan puan kan, maksudnya dekat rumah ni kena cari dah lah katak, and then buat video tunjuk kat lecturer macam tu. Wallahualam. We never know in the future what will happen. Kita doakan supaya situasi pandemik sekarang ni reda, supaya kita boleh belajar dengan aman. Tapi maksudnya Tamhidi perubatan pergigian dia memang ada khas kena sesi bedah-bedah tu lah. Ya. Tapi belum bedah manusia lagi, ya Allah. Kita test dulu. Maknanya dari situlah kita nak tahu, ada tak puan sepanjang macam puan belajar ni, pernah tak ada pelajar pengsan ke apa ke lepas itu kena tanya Puan Siti Khadijah tu. Okey. Nanti kalau mana tak Puan Siti Khadijah dengar kat sini, dia boleh komen ke ataupun dia nak ada kat sini. Okey puan, Zulaika dia kata semua murid Tamhidi akan diserap masuk ke degree ke kalau lepas CGPA 3.3 ataupun ada had bilangan pelajar? Fakulti perubatan ya. Ada had sebanyak 90. Tadi itulah. Pergigian sebanyak 50. InsyaAllah yang lain-lain. Yang lain-lain boleh masuk Fakulti Sains Teknologi dan Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Betul. And then dekat sini dia kata depends on interview juga. Betul tu. Ya, betul. Ada pertanyaan boleh masuk ke UA lain ataupun IPTS lain tu, kita sayang pelajar kita dah acu anda mengikut nakli akli USIM, jadi tak bolehlah keluar, stay lah di dalam di USIM. Betul puan, dia macam sebenarnya program Tamhidi ni adalah feeder lah kepada pelajar kepada program Ijazah Sarjana Muda. Ada juga beberapa universiti awam yang membuat sama proses macam kita juga. Maksudnya bila dah masuk ke asasi dia, terus akan jadi pelajar dia. Samalah di USIM pun begitu juga. Saya pun bertanya kat kawan saya yang mengendalikan beasiswa untuk TNB. Saya tanya dia, pelajar Tamhidi layak tak kalau nak apply beasiswa TNB ni? Dia kata layak kalau nak masuk Uni 10 masa degree. Layak. Boleh tak boleh? Saya kata kita nak Tamhidi kita belajar dengan kita sampai habis. Graduate di fakulti. Okey. Ada lagi tak? Merit. Pilihan merit. Merit kita terangkan lagi sekali lah ya. Yang macam Puan Mazlina cakap tempoh hari. Data yang anak-anak semua dapat yang viral tu, itu adalah merit tahun lepas.
Yang Okey. perubatan kita 80% tu ya. Sains 60%. Jadi itu adalah purata merit untuk pelajar yang masuk tahun lepas 80%. Jadi untuk tahun ini kalau merit anda bawah daripada 80% tapi melepasi syarat kemasukan boleh apply. Dan Betul. selagi kotak 400 tu tak penuh kita akan terima. Jadi jangan risau pasal merit you lebih bawah daripada purata tahun lepas. Sebab purata tahun ni akan berbeza. Tahun depan viral nombor lain pula. Betul. Puan dia yang penting kena letak USIM Pilih. pilihan pertama. That's right. Itu chances lebih tinggi lagi lah. Adik-adik jangan risau merit, okey, jangan risau viral punya ukuran tu ke apa ke. Yang penting letak USIM pilihan pertama dan cukup syarat insya-Allah. Okay. Untuk second intake, third intake ada. Kan ni. Jangan risau, ada. Semua subjek dikira CGPA termasuk bahasa Arab dan dirasat Al-Quran was sunnah. Maksudnya Wal hadis. Peperiksaan tu semua adalah semua akan Ada SEM 1, exam, ada SEM 2, untuk CGPA. Ya. Betul. Maknanya bukan ambil subjek sains saja untuk exam, subjek bahasa Arab pun ambil juga untuk exam. Ya, betul. Right, okay. Kampus kena buang ke? Tak kena buang. Cuba boleh Madam Ruby ceritakan sikit. Mana ada pelajar kita kena buang. Macam sedih je kena buang. Tak, okay. Kita kena tengok dia punya tahap lulus. CGPA tahap lulus 2. Kalau semester 1, dia tak capai 2. Hanya beberapa subjek dia menyebabkan dia jatuh kepada 1.9 katakan. Kalau 1 tu kita dah tak boleh tolong lah. 1.9 katakan. Kita akan bagi dia lulus bersyarat. Masuk ke semester 2, you kena kerja keras, dapat naikkan ke atas 2, maka kamu lulus tamhidi, masuklah ke fakulti sains mana-mana yang sesuai program. Yang layak dengan result tu. Nak kena buang terus tu macam ada 1 atau 2 kes terpencil yang jenis memang tak masuk kuliah langsung ke, sibuk main game, mak ketuk pintu pun tak dengar, tak buka. Jadi kita ni guru-guru nak approach individual assignment tak hantar. Jadi kehadiran tak ada, kalau tak cukup 80% kena buat exam. Betul. Jadi kita bersalah dengan pelajar macam ni. Dalam satu batch seorang je lah kot yang bermasalah. Kalau yang lain-lain tu tak kena buang. Kita bagi peluang. Lulus bersyarat dulu. Tak adalah. Yang penting adik-adik bila dah dapat tempat, okey, dah terpilih ke tamhidi, mana-mana tamhidi perubatan pergigian dan sains ni, adik-adik kenalah belajar bersungguh-sungguh insya-Allah. Mana-mana tamhidi sajalah. Okey, macam Madam Ruby kata tadi, insya-Allah tak akan ada yang dibuang kecuali kes-kes terpencil. Bila kita dah terpilih ni, kita kena orang kata memanfaatkanlah peluang ataupun hadiah yang diberikan. Maksudnya macam ni. Okey. Saya Puan Siti. Puan Mai. Okey. Alhamdulillah. Okey Puan malam ni. Okey. Sebab mungkin kita akan ada slot bersama Puan Siti kejap 5 minit. Puan Siti Khadijah belajar tenaga pengajar subjek biologi. Ya. Okey, Madam. Okey, Puan Ruby. Okey, subjek biologi insyaAllah. Nanti mungkin adik-adik boleh tanyalah biologi SPM sama tak dengan biologi tamhidi. Kalau macam semalam, Madam Ruby dah terangkan, Madam Ruby ajar kimia, ajar fizik. So, lebih up sikit lah dari yang SPM tu. Tapi nota-nota masih boleh bawa semula kembali ke tamhidi kan, Puan? InsyaAllah. Kita memerlukan asas yang kuat dalam SPM tu untuk memahami subjek semasa di tamhidi. Contohnya dalam biologi, kan kita akan belajar pasal metabolisme, bagaimana glukosa diserap oleh tubuh. Yang itu glikolisis, kita prep,
phosphorylation oksidatif. Itu kita akan belajar dan dinamakan biokimia. Permulaan kepada biokimia. Di Fakulti Perubatan akan ambil biokimia. Dekat Tamhidi belajar biologi dan kimia. And then you can see what are the implementation or integration of the two subjects. Seronok sebenarnya bila kita dah faham almost, yalah kita bukanlah nak kata faham semua, tapi relationship, the inter subjects punya relation tu. Di antara semua subjek yang kita belajar SEM 1, SEM 2, dia sebenarnya berkait antara satu sama lain juga kan Puan? Berkait, yes. So saya nampak Puan dah baca juga kan semua soalan-soalan ni. Saya punya internet ni macam problem sikit yang dekat phone ni. Ada yang tanya pasal ada yang tanya penginapan ya. Yuran penginapan termasuk dalam yuran pengajian tempoh hari. 1,500 untuk semester 1, 1,020 untuk semester 2. Maknanya itu dah all in dah. Antara yang termurah. Dia dah all in lah kan Puan kan. Dia bukan ada hidden cost lagi tu, tak ada. Dengan yang Microsoft Team yang saya cakap semalam tu. Kan? Betul tak? Betul. Yuran pembelajaran secara online tu. Betul. Look, Puan Siti nak join ke? Study dalam BM. Okay. Ada yang study dalam BI. Okey, apa nak cakap ni, macam mana nak komen ni Madam Ruby? Bahasa perantaraan di USIM secara umumnya rasminya adalah bahasa Inggeris dan bahasa Arab sahaja. Jadi kuliah kita akan buat dalam bahasa Inggeris bagi subjek sains. Dan bahasa Arab bagi subjek bahasa Arab dan dirasat Quran dan hadis lah. Jadi komunikasi dengan tenaga pengajar juga kita galakkan dalam bahasa Inggeris. Assalamualaikum Madam, I am Haziq from KSF1. I would like to ask you a question. Wow. Itu adab bersikap berkomunikasi secara dalam talian dengan guru masing-masing. Perkenalkan diri dulu, kita dari grup mana, dan bila anda bercakap dalam bahasa Inggeris yang fasih begitu, cantik ayatnya, kita memang seronok nak jawab. Tengah-tengah malam pukul 1 pagi pun Madam buka telefon nak jawab. Betapa orang kata determination tu tinggi, dedikasinya seorang tenaga pengajar di Pusat Tamhidi nak pastikan adik-adik tidak rasa study je. That is your only job, study. Because your parents tell you to do that and you want to impress your parent. Betul. Itulah kita punya matlamat sebenarnya, untuk mengkirakan orang yang kita sayang. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kita kena ada motivasi macam tu kan Puan kan. Maksudnya kita belajar, bukanlah memang kita belajar untuk diri kita sendiri, tapi bila kita ingatkan mak ayah kita ingatkan family kita menyebabkan kita akan rasa lebih lagi, orang kata semangat tu lah. Ya, sebab mereka nak kita berdikari. Betul. Mereka nak kita pandai jaga diri dan sebagainya. Saya kalau dalam kuliah saya memang sedikit tazkirah tu biasa. Kita mulakan dengan tazkirah lah kan, sedikit sebelum kelas tu. Permulaan ataupun isu semasa yang berkaitan, because student ni kadang-kadang kita perlu initiate kemahiran berfikir juga. Kalau dia nak buat karangan muat tu, dia kena ada dia punya argument. Dia tak boleh plain je. Ada dia punya perdebatan dia. Jadi bila kita bercakap tu, dia berfikir luas sikit lah tentang isu semasa dan sebagainya. Baca surat khabar ya anak-anak. Surat khabar pun penting kalau ikut Madam Ruby ni. Jangan orang kata apa, tak mengikuti isu semasa dan sebagainya. Okey, adik-adik masih boleh terus bertanyakan soalan kepada kita. InsyaAllah kita masih ada lagi sesi lebih kurang 15 minit. Okey, kita menunggu juga Puan Siti Khadijah, okey, dari Pusat Tamhidi, tenaga pengajar bagi subjek biologi. So adik-adik boleh tanya juga, kita nak minta dia ceritakan jugalah pengalaman ataupun orang kata kerenah-kerenah anak-anak murid Tamhidi ni yang dirindui. Kan Puan kan? Okey. So adik-adik masih juga boleh join kita punya program, kita punya kontes pada malam ini. Follow, komen dan tag rakan-rakan yang anda ingin ajak untuk masuk ke Tamhidi Perubatan Pendidikan dan Sains untuk fight tempat
90 tempat di Fakulti Perubatan, 50 tempat di Fakulti Pergigian. Okey. InsyaAllah komen. Ada yang kata buku SPM dia dah kitas mula. Saya suka komen tu sebab dia kitas mula. Tapi buku yang kontennya memang kita sayang, kalau boleh kita simpan lah sampai akhir hayat kita sebab kita nak tunjuk dekat anak kita ini kertas kerja yang Umi buat dulu masa tingkatan 1. Masya Allah. Kajian tokoh mengenai orang dekat sekolah pada waktu tu. Jadi benda macam tu ada value yang kita sayang nak buang. Tapi kalau you all ada banyak buku teks, buku apa semua tu nak kita semula bagi kat orang lain ke tak apalah. Janji dekat dalam kepala kita ni dah ada. Dah ada kat dalam ni. Tak boleh lupa. Kalau boleh tu jangan lupalah. Kalau dah kita semula tu tak apa. Kita ada buku baru. Nanti kita okay, mungkin banyak buku baru. Puan, mungkin nak tanya apa? Mungkin adik-adik nak tanya mungkin kos beli buku buat assignment ni mahal ke tidak ke ataupun wajib beli buku ke macam mana? Dari segi kos nak buat assignment memang tak ada memerlukan binding ke apa, tak adalah. Zaman sekarang ni assignment buat video ada. Itu you all suka. Tapi kalau dari segi buku rata-rata kos bagi setiap subjek paling mahal pun 35 satu buku. Dia tak macam degree kita punya textbook kan sebab kan international. Tapi untuk kita tulis sendiri buku kita. Jadi penerbit USIM terbitkan dia murah sikitlah daripada buku luar. Jadi kita gunakan buku sendiri supaya dekat dalam kuliah tu lecture note dia memang sama dengan buku, maka anak-anak tak perlu salin macam dulu-dulu. Example ke praktis ke semua dah ada dekat dalam buku tu, tinggal nak solve je, isi tempat kosong. Masya Allah. Jangan terkejutlah nanti kalau buku kimia ada banyak ruang kosong. Itu untuk kamu tulis. Kan maknanya dengar dia ikut ke tidak dengan kita pada malam ni. Pada sesi pelajaran tu. Kita rasa Puan Siti Khadijah dah masuk dah. Masya Allah. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Ruby. Assalamualaikum Datuk Fazia. Hai. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kita. Saya fikir saya ingatkan Puan join kita punya virtual fair last year kot. Ya. Okay. Saya ingat tak tahu yang mana saya tak tahu namanya. Okay. So saya rasa Puan Ruby dah banyak membantu untuk explain macam-macam. Okay. So Puan Ruby antara staff yang lama lah dekat Tamidi sebenarnya. So ya betul. So basically kalau kita dekat Tamidi ni guru sains ni memang ramai. Kita ada tahun ni kita ada berapa orang lagi Kak Ruby yang masuk doktor daripada pensyarah untuk mengajar pelajar ni. Okey kita ada 4 atau 5. Ya betul. So sebenarnya dari segi teamwork dari segi kita panggil kelengkapan untuk kita terima pelajar-pelajar ni memang kita memang buat yang terbaik lah. Sebab apa? Sebab Tamidi ni setahun je. Sebab apa? Kalau kita tanyalah Kak Ruby, kalau rasanya kalau kita tanya student kita pun diorang akan the most memorable adalah bahasa Tamidi. Kejabas lah, tertinggal bas lah. Okay. So all those things sebenarnya adalah benda yang seronok dekat Tamidi. Okay. So saya rasa kalau dari segi pengalaman saya mengajar budak Tamidi, saya rasa seronok sebab budak ni sangat baik dan sangat best. Betul tak Kak Ruby? Betul. So kalau biasa lembut. Betul. Masalah di simply tertidur je. Tidur dalam kelas bercakap masalah di seru sekali. Aduh. Tapi itulah tak ramai lah macam tu. So majority ni memang baik, semuanya memang saya rasa saya bertuah sebab saya dapat mengajar
mengajar dekat Tamidi dan rakan-rakan semua memang bertuah dapat mengajar dan saya rasa kami di Tamidi ni sebenarnya memang mengalung-alungkan semua calon-calon SPM yang Promac ni bukan yang biasa kan. Yang prograde ni dan memang jadi tambah biasa dan memang dah kental dah ni rasanya ni. Okay, so saya rasa kami memang mengalung-alungkan mereka semua ni. Jom kita join Tamidi sebab perubatan Tamidi kita laluan dia memang laluan dari Tamidi saja. Macam yang Puan Ruby dengan Dr. Fauzia dah bagi tahu. Sebenarnya memang laluan daripada Tamidi saja, kita tak ambil daripada mana-mana sebenarnya. Okey, dan setiap sekali session lab saya rasa memang budak-budak memang seronok kan walaupun sem lepas kita dapat sekejap je kan Kak Ruby. Kita dapat mungkin dalam setengah semester je. Tapi kita dapat buat semua dan alhamdulillah kita dapat buat penilaian secara lab, semua benda tu sebelum pelajar-pelajar ni buat online macam biasa. Okay, so kita doa sekali lah semoga mana tahu tahun ni kita sempat jumpa mereka ni. Sebab kadang bila online ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang student kita ke? Okay. So macam tu lah. Kadang-kadang kita tak recognize because it's online kan. Dan ada baik dan ada jugalah yang perlu yang kita tambah baik. So macam Kak Ruby kata kita pun belajar juga macam mana kita nak online semua benda. Alright, so pengalaman bedah tikus tadi. Bedah tikus tu. Tikus katak. Setiap sem memang kita ada, setiap tahun, setiap batch lah. Itu adalah benda yang budak-budak memang akan tunggu. Okay. Dan memang diorang akan excited. Okay. Sebab kadang-kadang tak semua kat sekolah boleh buat ataupun kalau kat sekolah buat pun dia mungkin akan satu tikus tu satu kelas je. So kami ni sebagai tenaga pengajar memang kat USIM memang kita bagi satu tikus tu 2 orang saja. So dia lebih kita panggil dia lebih hands on lah. Dia idea macam mana dia nak dissect, guna dissecting tool yang betul and semua. Dan sebelum tu kita akan show video untuk kita buat proper macam mana untuk dissect. So kita kenalkan macam mana dia orang kita panggil function setiap satu part and semua. And untuk yang batch yang baru ni saya sangat harap sebab batch untuk yang anatomy ni kita panggil basic anatomy and physiology semester 2. Harapnya sempatlah untuk kita batch face to face insya-Allah. Okey, yang penting anda kena mendaftar USIM. Betul insya-Allah. Yes, betul. Kalau kita mendaftar USIM tempat pertama, ataupun first choice, jumpa saya Puan Ruby, Madam Ruby, dan rakan-rakan yang lain kita ada ramai lagi tenaga pengajar, yang kita cakap ni sikit je lah. Kita ada kita panggil yang Math, kita ada Madam Nina. Untuk yang fizik kita ada Madam Husna, kita ada Madam Laila, lepas tu Miss Laila, and then ramai lagi lah. Kita ada programming, So kami semua memang mengalung-alungkan pelajar-pelajar Tamidi ni untuk yang daripada lepasan SPM untuk datang and feel sendiri. Saya pernah dengar dia kata once a Tamidi, forever will be Tamidian. Yang tu memang dia betul. Saya rasa budak-budak medik 2-3 tahun lepas memang dia akan come always to the bangunan Tamidi. Kadang-kadang dia sneak out ke luar kata macam tu kan. Dia kata apasal korang kat sini sebab diorang fakulti dah pindah sini kan. Diorang mesti datang masuk kafe semua. Dia akan jumpa lah semua all the teachers. Sebenarnya memang saya rasa memang seronok sebenarnya. So adik-adik yang mana yang still lagi rasa macam nak ke tak nak kan, so please join, tak rugi sebenarnya dan semua dekat sini memang akan membantu adik-adik semua. InsyaAllah. Alright. Puan Siti ada soalan dekat IG tadi, dia kata kalau kena bedah tikus, kena cari tikus sendiri ke? Ada kaitan dengan kita cari katak tadi tu. Itulah. Saya takut apa? Saya takut kalau cari tikus yang warna kelabu. Kalau yang cari yang kelabu yang nanti ada bucuk panjang tu. Yang tu bahaya. Saya rasa Dr. Fauzia pun lari juga nanti. Itu yang wild punya. Yang biasa yang kita ambil untuk ni memang dah di breed untuk lab punya lah. So tikus yang kita ada memang is a tikus yang live yang kita bagi dia pengsan sekejap lah, bagi chloroform. Lepas tu kita akan dissect dia memang kalau kita sempat tengok dia punya heartbeat dia memang dia akan beating.
Right. So yang seronoknya kat sini kita ada integration nakli and nakli yang mana Ustaz Sanusi akan mengajar part apa kita panggil science tu, philosophy of science tu di dalam apa yang diintegrate antara yang mana yang dalam Al-Quran, okay, dan juga apa benda yang being dalam apa kita panggil yang dia belajar dalam sains. Okay. So contohnya apa kita panggil development of the embryo. Okay, yang tu memang ada. Okay, so yang tu memang saya pun banyak belajar lagi. Tak banyak yang kita belajar sebenarnya. Okay, saya cuma tahu daripada one side. Kadang-kadang kita kena tahu daripada apa kita panggil ilmu yang lain juga untuk kita memahami sebenarnya apa sebenarnya tujuan hidup kita dan sebagainya. Saya rasa memang satu peluang yang menarik, ibu bapa ke guru-guru ke kalau rasa macam was-was lagi, okey ini bukan masanya, memang you memang dah confirm. Okey, klik je malam ni. Okey. Terus betul. Klik tempat pertama Usim first place promote tu. Masa kemas kini you punya online. Betul. Mak Siti, saya ni boleh ke saya nak tanya, bila kita dah bedah tikus tu, dissect tu, lepas tu tikus tu mati ke dia hidup balik? Itu menarik. Okey. Saya rasa Kak Ruby kena join saya juga ni. Kak Ruby, kalau saya bedah tikus nanti Kak Ruby datang sekali Jemput saya jugalah. Dia yang menarik bila bedah tikus tu, kalau kita dapat tikus betina. Ya. Betul. Sebab kita nak tengok dia punya fallopian tube ataupun reproductive organ dia. Yes, dia macam betul. Bunjut sebab tikus ni kan dia beranak banyak sekaligus. Yes. Jadi dia akan keluar, maksudnya kita nampak lah dekat dalam rahim tikus. Cakap pasal embryologi tu memang surah As-Sajadah ada cakap pasal jadi manusia. Jadi Ustaz Sanusi lah hero-nya. Lepas bedah tu biasanya student dia akan tanya, madam lepas bedah ni kita boleh jahit balik ke? Adakah dia boleh survive balik? Saya kata unfortunately dia berkorban untuk sains rasa. So saya rasa kamu kena belajar sungguh-sungguh supaya pengorbanan dia tidak sia-sia lah. Dah bunuh tikus. Itulah benda sometimes ada juga apa kita panggil pelajar kita ni yang berhati lembut lah. Mungkin kata lah mu comel je, saya nak bela boleh tak? Kata yelah belalah korang. Okay. So macam yang Puan Ruby cakap tadi, memang kalau kita dapat tikus betina yang female punya, memang kita ada chances untuk kita apa kita panggil jumpa the babies. Okay, sebab betul. Okay, macam Kak Ruby kata tadi, memang dia banyak. Dia kalau on the belah kanan dua, belah kiri pun dua, dia balance lah. Okay, so kat sini pelajar dia akan belajar dari segi anatomi. Okay, memang tak sama. Okay, tapi dia akan ada similarity lah dengan human system. Okay, so yelah kita nak pergi bedah manusia kan susah pula kan, tapi kita tak tahulah. Betul. Fakulti Perubatan. Fakulti Perubatan kita dah dekat. Kita tak tahu, mungkin kita boleh je join buat lawatan. Ya. Saya nak join. Just boleh je join. Okay, so sebenarnya fakulti kelebihannya kita punya Fakulti Perubatan dah duduk sekali di sini dinilai. Betul puan. Okay, nilai Negeri Sembilan Sebab kata Ustaz Sanusi tak ada tempat lain. Okay. Yang boleh bernilai. Betul. So itu lebih kelebihan lah untuk pelajar, saya rasa pelajar Tamhidi Perubatan yang mana boleh datang berpeluang untuk feel sendiri kat mana fakulti yang anda berada. So kita kata macam ada semangat lah. Okay. So tak rugi pun ambil Tahmidi ataupun Husim as your first choice sebenarnya. Okay, memang setiap tahun saya memang terima pelajar-pelajar ni dan kami semua memang suka sangat dengan mereka. InsyaAllah. Yes. Ada soalan tentang berapa subjek. Puan kena bantu saya sebabnya saya punya phone medium lebih. Kena bantu saya. Sebab nak belajar. Sebab saya tak boleh nak access Instagram. Macam inilah 7. Semester 1 7 subjek, semester 2 7 subjek. Betul. 7 subjek tu kimia, fizik, biologi, maths, English, dirasah fil Quran wal Hadith, al-lughatul Arabiyyah. And then this is 7. ICT. English. ICT semester Second 2. 7th one is English. And then the second semester kimia, fizik, bio, maths, and then bahasa Arab,
bahasa Inggeris, ICT. Betul. Yang pengkomputeran tu pun ada di Tamhidi Sains Fizikal. Sains Fizikal. Tapi sains perubatan tak belajar sains komputer. I see. Dia lebih kepada perbezaan utama dia dari segi orang kata sains fizikal ni dia tolak bio, dia ambil programming. Sebab ada juga budak yang dia tak berapa minat sangat dengan biologi. Okay. So tak apa, kita salurkan je mereka yang mana yang minat. Kalau dia tak minat takkan kita nak paksa kan. Okay. So tak apa, ambil yang fizikal. Okay. Yang mana yang more towards biology, boleh ambil yang perubatan ni. Alright. So Okay, ada komen daripada Fayad, dia kata besar pahala tikus tu. Ramai dah tak sabar nak bedah tikus bersama Puan Siti. Okay. Jangan lupa untuk pilih Tamhidi PNI ada MQA ke? Apa soalannya ni? Tamhidi PNI, Tamhidi ni ada MQA ke? Jangan risau. Accreditation. Ada. Jangan risau, insyaAllah semuanya telah mendapat akreditasi penuh betul. oleh MQA. InsyaAllah. Okey, kalau ada soalan lagi, Madam Ruby, ada soalan lagi ke dekat IG? Total subjek, best tahu subjek Quran Hadis. Saya excited dengan subjek itu. Ya, betul. Seronok. Selamat tinggal BM dan sejarah. Oh ya. Tapi kena lulus BM dan sejarah. Betul. Tak ada pengajian AM. Pengajian AM kita dia kepada degree saya rasa kan? Degree semester 1 saya fikir. Betul. Tak apa, adik masuk UST nanti belajar. Jangan risau kan. Jangan risau. Dia tak sabar tu. Lecturer kebanyakannya lepasan USIM ke? Puan Siti lepasan mana? Saya UiTM. Saya tak semestinya semua lepasan USIM. Tak semestinya, dia ada kuota tertentu sajalah untuk mengambil pelajar USIM menjadi pensyarah. Di mana-mana pun sama je. Okay, yang penting kita panggil semangat kita nak belajar tu. Okay, so semangat kita nak belajar. Okay, kalau kita belajar insyaAllah kalau ada usaha dan kita panggil macam effort kita lah, insyaAllah kat mana-mana pun sebenarnya anda berjaya. Okay, improve kita panggil macam soft skill kita, semua benda tu lah insyaAllah. Dekat Tamhidi memang ada ramai cikgu-cikgu yang boleh membantu adik-adik semua. Okay, yang penting masuk Tamhidi lah. Kalau tak jumpa. Jemputlah, marilah. Mari. Madam Ruby, ada soalan lagi tak? Kalau di IG ada yang tertinggal ke apa ke? Ada yang tanya pasal accreditation of ijazah sarjana di Fakulti Ekonomi. Jadi yang itu esok agak malam. Yang esok. Off topic sikit. Jadi kita Kita tunggu esok. Kita bagi penyelaras perakaunan kita. Tak sabar malam dia tu nak jumpa tu saya rasa. Semalam ni dia tak tidur. Saya semalam. Kalau Lina jangan marah. Mungkin apa Puan Lina dah observe dah macam mana Ustaz Sanusi, macam mana Madam Ruby, macam mana Puan Siti. Saya jemputan sekejap je menempel. I'm so grateful that you're here. Cumanya adik-adik yang mana yang still lagi ragu-ragu ataupun yang memang dah confirm dah tahu lepasan kita panggil kelayakan tu dah lepas. Okey, adik-adik letak je pilihan nombor 1. Sebab sebab ramai yang Malaysia kita dia tak ambil kelayakan tak cukup. Tapi dia nak sangat masuk USIM. Kita memang dapat DM banyak. Saya tak ambil bahasa Arab, saya tak ambil satu kita panggil subjek yang agama tu kan. Alright, dia ambil satu je. So saya nak masuk sangat USIM. Saya kata Allahu Akbar, kalau kita boleh bantu mereka nak masuk yang orang nak belajar ni, semangat nak belajar ni. So memang saya kata kalau boleh, tapi itulah kita ada syarat kita yang mana yang dah memang dah ditetapkan. Okey, saya kata. So pelajar-pelajar yang mana yang dah memang confirm dah layak, okey, apply je, letak pilihan pertama, insyaAllah. Okey, ada rezeki kita jumpa. Kemudian yang hafal Quran akan ada advantage. Betul. Graduate Fakulti Perubatan kena hafal 5 juzuk. Masya-Allah. Kalau hafal, tak boleh graduate.
Maknanya doktor kita ni bukan calang-calang lah. Betul. Doktor yang kita nak lahirkan. InsyaAllah. Adalah doktor Muslim yang bukan saja merawat fizikal tapi dia merawat juga rohani sebenarnya. Okay, so kita faham sebenarnya belajar ni memang jihad lah. Okay, lagi-lagi belajar medik, dentistry, sains. Okay, semua bidang ni ada dia punya strength dia. Okay, ada dia punya kekuatan dan juga dia punya orang kata apa, kesusahan dia sendiri. Jangan kata medik dia susah. Okay, semua bidang ni ada kesusahan dia sendiri. Cuma yang penting, okay, adik-adik memang kena, okay, kita kata enjoy ourselves and also kita passionate dekat apa yang kita nak buat. InsyaAllah. Okay, memang saya rasa UCM adalah tempat yang terbaik untuk pelajar yang memang perlukan satu kita panggil apa, environment. Okay, saya rasa environment kat UCM memang sangat seronok. Sejuk je hati tengok. Betul tak? Ya, betul. Okey, Madam Ruby dan juga Puan Siti, saya fikir kita dah ke penghujungnya lah. InsyaAllah semoga yang kita kongsikan pada malam ini dapat orang kata menyuntik semangat keinginan. Malam ni update UPU terus. Tap pilih. Tak payah fikir lagi. Tak payah fikir lagi dah. Letak nombor satu je. Sebelum kita berakhir, mungkin saya persilakanlah Madam Ruby untuk bagi 1 minit kata-kata pesanan, azimat, orang kata tips ke apa ke dan sebagainya. Apa ya saya kepada adik-adik, kepada pelajar, bakal pelajar Tamhidi yang akan masuk ke UCM insyaAllah. Tak adalah pesanan saya nak bagi, melainkan datanglah ke Tamhidi. Kerana saya yakin anak yang mendengar kita pada hari ini, hatinya memang dah terpaut kat kita. Dia dah lama melamar, merisik, memerhati macam mana kemenjadiannya pelajar kita, kan? Betul. Gerak hati anda tu tepat. Datanglah dan kita insya-Allah akan sediakan yang terbaik untuk anda. Betul. Itulah. Okay, terima kasih Madam Ruby. Puan Siti? Okay. Oh, alright. 1 minit. Datanglah Tamhidi. Okay. Guru-guru semua awesome. Tak percaya tanya korang punya senior. InsyaAllah. Okay. Yang terbaik untuk adik-adik semua. Okay. Letak pilihan pertama. Okay. InsyaAllah. Okay. Ada rezeki kita jumpa. Okay. Jangan lupa budak tikus dan juga subjek yang lain macam fizik pun ada lab juga, kimia pun ada lab. Kimia dia boleh buat apa kita panggil bahan untuk dia macam aroma lah. Saya belajar esterification, Mam tak itulah. Kan tengok. Ni bagus ni. Boleh masuk Tamhidi doktor. Saya rasa saya kena belajar dari awal lah. Masya Allah. Aduh. Okay, fizik pun kita ada juga. Okay, kita kira daya semua. Saya rasa semua staf-staf Tamhidi akan banyak membantu adik-adik. Okay, jangan risaulah. Okay, yang mana risau pasal English ke apa ke. InsyaAllah. Okay, boleh survive. Okay, letak pilihan pertama. Okay, tak payah ragu. Okay, klik submit je terus. Okay. Jumpa lagi. Jumpa di UCM. Okay, Tamhidi. Okay, jumpa semua dengan warga-warga Tamhidi yang akan welcome semua adik-adik. Puan Siti, saya suka ayat apa? Once Tamhidi, forever will be Tamhidian. Betul. Okay. Alright, okay. So kita pun dah ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada semua followers yang bersama kita pada malam ini. Terima kasih kepada panel kita, Madam Ruby, Wahida. Okay, jangan lupa untuk follow IG UCM Admissions. Follow IG UCM Admissions. Dah dengar live. Jangan lupa tekan follow. Follow IG UCM Admissions. So dapatkan maklumat lanjut, hebahan yang terkini dari semasa ke semasa mengenai program-program pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia. So adik-adik juga boleh tulis dekat komen, follow, join kita punya kontes, follow, komen dan tag. Saya ingin masuk Tamhidi Perubatan Pergigian dan Sains kerana Madam Ruby. Okey, kerana Puan Siti. Contoh. Okey, terima kasih. Saya tak ada kaitan. Alright. Adik-adik jangan lupa. Okey. Alright, insyaAllah jumpa lagi. Esok ada sesi lain kan dengan doktor? Besok, jangan lupa besok sesi bersama Puan Lakrina. Puan Lakrina ada join kita ke malam ni? Ada. Dia senyap, dia tak tunjuk IG dia. Itulah. Okay. Hai Afia. Okay, Afia bersama kita lagi pada malam ini. Okay. Hai. Alright.
So, ready untuk buy. Okay, so adik-adik jangan lupa sekarang fasa kemas kini UPU online, pastikan buat pilihan yang tepat. Kita dah beri pendedahan tentang program-program Tamhidi di Universiti Sains Islam Malaysia. So adik-adik InsyaAllah dengan mudah-mudahan dengan pendedahan ini memberikan guidance lah kepada adik-adik. Jangan lupa letak USIM pilihan pertama. Kemas kini UPU online sehingga 21 Jun 2021 jam 5 petang. Sekejap je lagi tinggal tu, jangan lambat-lambat. So basically kalau ada persoalan, anda boleh cari dekat Telegram. Kita ada sediakan virtual open day Tamhidi, untuk kita bertanya terus dengan pegawai jika ada apa-apa persoalan. Apa channel Telegram tu, Puan? Tamhidi virtual open day. Boleh pergi juga dekat Telegram Tamhidi virtual open day. Yes. Memang pegawai kita, guru-guru kita semua bersiap sedia untuk memberi apa-apa input ataupun kita ada persoalan, boleh je terus direct. Terima kasih Usia Admission, terima kasih Kak Ruby, terima kasih Dr. Fauzia. InsyaAllah. Bye. See you. Bye. Assalamualaikum. Malah dibuat love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.